Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kita pada kali ini, saya nak tunjuk tentang tolak pecahan melibatkan penyebut yang sama. Boleh lihat untuk maklumat berlanjut di buku teks muka surat 93. Okey, sebelum awak mula tengok video saya, sila bina kotak sifir yang baru untuk kelas pada hari ini. Okey, mari kita imbas semula. Sebab kali ni kita nak buat tolak pecahan melibatkan penyebut yang sama. Jadi kita nak imbas pun, sekejap saya tukar warna pen sekejap . Jadi saya nak saya nak tunjuk pun sama. Tambah pecahan melibatkan penyebut yang sama. Mari kita imbas semula ya. Okey, ini yang kita belajar hari tu. Okey, dia kata bila penyebut sama kita tambah saja terus ke atas ni. Okey. Jadi tolak pun sama. Bila penyebut dia sama, pengangka yang ke atas tu tolak sahaja. Senang kan? Yang ni kali ni memang senang. Okey, mari kita mula ya. Okay. Belum tu mari kita ingat. Kita ingat semula apa itu tolak. Okey. Tolak adalah proses untuk mencari beza atau baki apabila suatu nombor dikeluarkan. Kita ambil keluar benda tu. Contoh awak ada 5 gula-gula. Awak keluar bagi kat kawan 2. Jadi baki tu tinggal 3. Itulah yang proses tolak. Awak keluarkan. Okey. Jadi mari kita tengok dia kata. Okey. Dia kata ada 2 daripada 3 bahagian roti. Dia tengok ada 2. Tapi dia kata ada 2 daripada 3. Maksudnya awal-awal tadi ada lagi 1 dekat sini. Okey. Tapi sekarang dah tinggal 2 daripada 3. Lepas tu dia kata saya akan ambil 1 bahagian. Jadi nak ambil 1 bahagian lagi. Soalannya kat sini berapakah bahagian roti yang tinggal? Jadi mari kita tukar dalam bentuk ayat matematik. Cuba tengok dia kata 2/3. Kenapa 2/3? Sebab ni ayat dia yang pertama ni ada 2 daripada 3 bahagian roti. Jadi roti yang tengah tinggal ada sekarang ni adalah 2 daripada 3. 2 daripada 3 ni lah dia. 2/3. Lepas tu dia kata dia pula sendiri dia kata dia nak ambil 1 bahagian. Dia nak ambil 1 bahagian sahaja. Jadi 1 bahagian daripada yang asal awal tadi ada 3 kan. Jadi 1 daripada 3. Jadi 1/3. Jadi ini dia yang kita nak cari. Ini daripada ayat ni kita tukar jadi macam ni jadi ayat matematik. Okey, mari kita tengok. Jadi yang sini dia kata 2 daripada 3 bahagian kan. Jadi 1, 2, 3. Kita warna biru sebab yang tinggal ni ada 2 sahaja ya. Jadi 2/3. Jadi bila dia nak ambil lagi 1 bahagian, operasi tolak. Jadi dia keluarkan 1 bahagian ni. Dia tolak 1/3. Jadi bila dah tolak keluarkan 1 bahagian, jadi yang tinggal yang ini sahaja. Jadi yang itu apa pecahan dia? Inilah dia. Sama dengan 1/3. Jadi kalau nak tulis elok-elok, macam ni lah dia. Tulis ayat matematik yang elok cantik macam ni lah. 2/3 tolak 1/3 sama dengan 1/3. Jadi bahagian roti yang tinggal ialah 1/3. Soalan yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Dia kata, tolak 3/8 daripada 7/8. Macam mana kita nak tulis ayat matematik? Okey, dia kata tolak yang ini daripada 7/8. Jadi mana yang nak depan? Jadi kalau biasa, kalau tolak yang biasa kita dah tahu. Kalau ayat dia yang biasa kita tengok kita tulis. Kata tolak. Oh, tak nampak apa, sorry. Okey. Dia kata main padam sekejap. Okey. Kalau saya tunjuk kalau guna ayat yang biasa dia kata tolak 3 daripada
7. Jadi kalau kata ayat yang macam ni, senang. Kita tengok je mana yang besar. Kalau awak tak faham pun, awak tengok mana yang besar. 3 ke 7? 7 yang besar. Jadi 7 yang duduk depan, 7 tolak dengan 3 sama dengan berapa? Tapi bila dalam bentuk pecahan, sometimes kita rasa confused tau. Kita rasa confused. Macam mana? Siapa yang nak tolak dulu? 3/8 daripada 7/8. Dia sebenarnya tak susah pun. Jadi, kita baca, kita faham betul-betul. Dia kata daripada 7/8. Jadi maksudnya asal dia adalah 7/8. Asal 7/8. Jadi kita pun tulis 7/8. Barulah kita tolak 3/8. Jadi dia ambil. Mula ada 7/8. Lepas tu keluarkan 3/8. Ni kita tengok ayat dia. Sama okay. Daripada 7/8 ni. Jadi kalau kita nak tukarkan dalam bentuk kotak-kotak. Okay, kotak-kotak. Cuba tengok kotak-kotak ni. Dia kata 7/8. Okay. Asal ada 7/8. Betul lah 7/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang berlorek daripada semuanya ada 8. Jadi dikeluarkan 3. 3/8. 1/8, 1/8, 1/8. Keluar semua ni. Okey, jadi ini dalam bentuk ayat matematik. Ataupun kita kira tulis biasa. Jadi 7/8 tolak 3/8. Sama kan dengan yang ini? Jadi jawapan dia sama dengan 4/8. Ingat tak 4/8 imbas semula. Bila 4 dengan 8 ni boleh dipermudahkan lagi. Jadi kita kena permudahkan jawapan. Sebelum ni macam mana kita nak permudahkan jawapan? Kita akan guna kotak sifir sebab kita nak guna operasi bahagi. Jadi okey, ni sebab tak muat jadi saya potong mana yang ada kaitan sahaja. Okey. Jadi sebab bila dengan 4/8, jadi kita tengok dekat sini mana yang ada 4 dengan 8. Dekat sini kita ada 2 tau. Ada 2. 4 dengan 8 ada pada sifir 2. Okey. Yang lagi satu ada pada sifir 4. Ada juga 4 dengan 8. Jadi kita nak pilih yang mana? Sifir 2 atau sifir 4? Ingat dia kita nak cari nombor yang paling kecil boleh kita peroleh. Jadi kalau kita bahagi 2, tak cukup kecil. Jadi mana yang paling kecil kita akan bahagi dengan sifir 4. Okey. Jadi jadi macam inilah dia. Kita tengok kat mana. 4 dengan 8. Kat sini 4 dengan 8. Jadi 4 bahagi 4 sama dengan 1. Okey. Lepas tu 8 bahagi 4 tengok sana sama dengan 2. Jadi sini pun 2. Jadi hasil dia adalah 1/2. Okey. Soalan seterusnya. Berapakah beza 4/7 dengan 6/7? Jadi dekat sini dia cari beza. Bila disebut beza, awak tak boleh nak tentukan mana depan mana belakang. Tapi dekat sini kita dapat tahu sebab apa? Sebab penyebut dia sama. Jadi sini 4, sini 6. Jadi nombor yang besar adalah 6 lah. Jadi 6/7. Bila beza operasi tolak. Tadi kan kita bagi kita imbas semula apa maksud dia kan. Nampak? Jadi 6/7 tolak 4/7. Boleh? Okey. Kali ni kita nak guna cara apa? Nak guna kotak-kotak ataupun tulis saja terus. Okey. Mari kita tengok. Ini kita guna cara garis nombor. Garis nombor. Jadi mula-mula 6/7. Jadi kita bermula daripada 6/7. Jadi dia kata tolak 4/7. Jadi kita pun tolak 4/7. Jadi sini 1/7
1/7, 1/7, 1/7. Jadi dapatlah dekat sini yang terakhir. Jadi 2/7. Jadi 6/7 tolak 4/7 sama dengan 2/7. Ini menggunakan kaedah garis nombor. Jadi mari kita cuba bersama-sama. Sediakan buku conteng. Pergi ambil buku conteng. Pause dulu. Okey, mari kita tengok. Soalan. Latihan yang pertama. 7/8 tolak 5/8 sama dengan apa? Okey. Tadi awak dah tengok cara kotak-kotak ada, cara garis nombor ada, ataupun cara tulis terus, kira terus pun boleh. Jadi, to be honest, saya suka kira je terus. Okey, terus tulis sahaja. Kecuali bila perlu. Ini awak nak identify mana cara yang lagi paling sesuai, awak memang kena praktis banyak. Jadi macam ni. 7/8 tolak dengan 5/8. Sama dengan, ingat, ini 8, sini 8. Jadi dia mesti per dengan 8. Lepas tu tengok atas, 7. Tengok atas pula. 7 tolak dengan 5. Kira. 7 tolak 5 sama dengan 2. Boleh? Okey, jadi 2/8. Jadi kat sini awak boleh tengok pada kotak sifir 2/8. Boleh tengok ada tak cari 2 dengan 8 pada kotak sifir, pada sifir yang sama. Jadi awak akan dapat 2/8 ni ada pada sifir 2. Jadi pengangka bahagi 2, penyebut pun bahagi dengan 2. Jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1. 8 bahagi 2 sama dengan 4. Jadi jawapan dia adalah 1/4. Boleh ya? Okey. Pernah tak terfikir, boleh tak bagi jawapan 2/8? Okey, saya cerita 2/8 ni boleh. Tapi kalau nanti awak kira untuk awak bila darjah macam 4 ke, macam 5, macam 6 kan. Bila awak tak bagi jawapan akhir dalam bentuk 2/8, 1/4 tu, awak akan dapat, untuk jalan kerja awak dapat. Tapi jawapan akhir lah awak tak dapat markah. Jadi, lebih baik awak biasakan diri untuk permudahkan terus pecahan ni. Boleh ya? Okey. Contoh yang seterusnya. 5/6 tolak 1/6. Jadi mari kita tulis juga ya. 5/6 tolak dengan 1/6. Okey. Jadi bawah ni tengok penyebut dia. 6, 6. Jadi automatik sini pun 6. Lepas tu 5 tolak 1. Lepas tu kita tolak yang atas pula. 5 tolak 1. 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi dapatlah jawapan 4/6. Boleh pemudahkan atau tidak? Jadi kita pun jalan-jalan di kotak sifir. Sebenarnya tadi saya lupa nak bubuh kotak sifir. Yang soalan B baru saya ingat nak letak kotak sifir. Okey, mari kita tengok 4 dengan 6 ya. Kita pun cari. Ada tak 4 dengan 6? Okey, kita tengok sifir 2. Sifir 2, 4 ada. 6 pun ada. Okey, tengok sifir 3. 6 ada. 4 ada. 4 tak ada. So sifir 3 tak boleh ambil. Sebab 6 je yang ada. Lepas tu tengok sifir 4. 4 ada. 6 ada tak? 6 tak ada. Jadi boleh pangkah. 6 pun sama. Ada 6 je. 4 tak ada. Jadi terbuktilah. Confirm lah kita kan boleh ambil sifir 2 sahaja. Ini kita mula kita nak kena pasti dulu ambil sifir apa. Kita nak bahagi dengan apa ya. Jadi kita pun ambil 4 dengan 6 ni. Kita nak bahagi dengan 2. Okey. Mesti sama ya. Atas dengan bawah ni. Penyebut dengan pengangka ni. Mesti sama. Jadi 4 bahagi 2. Cuba tengok 4 bahagi dengan 2. Tengok tepi. Sama dengan apa? Sama dengan 2. Lepas tu 6 bahagi 2. 6 bahagi 2. Tengok tepi dia sama dengan 3. Jadi jawapan dia adalah 2/3. Okey, soalan dia sebab
penyebut yang sama, jadi tak adalah complicated sangat. Awak cuma terus tolak sebab dah penyebut sama. Lepas tu awak confirmkan, awak kena pasti perlu atau tidak dipermudahkan. Itu sahaja. Okey, untuk yang minggu depan, baru kita tengok yang lain pula ya. Okey, jadi selamat belajar. Boleh buat latihan di buku aktiviti muka surat 61. Lepas tu nanti ambil gambar, tolong upload ya. Okey, itu sahaja. Terima kasih.